Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid durin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih berikan kelangsungan hayat kepada kita. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan memati. Bahkan dia saja yang hidup, yang kita asal semua ni tak ada. Dan kedudukan martabat kita ni mayat, yang kita mati. Boleh hidup ni Allah yang hidupkan kita. Alhamdulillah, syukur limpah kurnia belas ihsan Allah Ta'ala. Dia lahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut syariat Islam. Dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Masa yang sama, limpah kurnia belas ihsan dia lagi dipertemukan kita dan beri taufik hidayah kepada kita untuk kita nak belajar dan mengenal dia, mentauhidkan dia, mengasakan dia, ada rasa hati dengan dia, mentakzimkan dia, sedar tiada wujud kita melainkan dialah yang mewujudkan kita, mengisbatkan ketuhanan hanya pada dia. Alhamdulillah, dia beri kita dapat faham perjalanan iman dan di taufik hidayahkan kita untuk mencari jalan macam mana untuk mencapai ihsan, supaya sentiasa hati kita ni rasa dipandang Allah, dilihat Allah, diberi taufik hidayah Allah, diberi kederat daya upaya oleh Allah. Dan untuk dapat kita memandang apa saja yang kita buat ini tiada lain melainkan semua daya upaya daripada Allah Ta'ala. Limpah kurnia belas ihsan dia beri kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada dalam tempat yang mulia ni untuk kita insya-Allah meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad. Insya-Allah kita masih hidup menyambung makalah yang pertama dalam bab sulasi. Terjemah apa kita baca tadi, dia kata waman asbaha, siapa berpagi-pagi, maksudnya siapa yang dakhala fi sabah, siapa yang menjelang je waktu pagi dia hidup dan sedar, tapi dalam keadaan sedih kerana urusan dunia. Pagi-pagi lagi awal-awal celik-celik mata, duk sedih lah urusan dunia. Hari ni nak cari duit apa hari ni, hari ni nak makan apa hari ni, hari ni aku tak ada makan, hari ni aku tak ada minum, hari ni aku nak jumpa siapa nak minta duit, contohlah, hari ni aku nak kerja apa.
yang menduka citakan dia adalah urusan dunia. Apa jadi? Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, sesungguhnya pagi-pagi lagi di dalam keadaan sakhitan. Dia berpagi-pagi lagi dia dah marah dengan Allah Taala. Kedudukan dan martabat orang macam ni ialah orang yang tak kenal Allah Taala. Dia tak faham apa yang sepatutnya dia kena intiqad Allah Taala. Sebab Allah murka kat dia tu satu hal, tapi dia tu dari segi kedudukan macam seolah-olah dia marah dengan Allah Taala, tak setuju dengan Allah Taala, tak yakin. Macam mana ada pelajaran lepas kita belajar, macam hati dia ni tak berpegang langsung, tak ada langsung keyakinan ya Allah ni ilah, Allah ni Tuhan, dia yang menjadikan kita, semestinya dia urus kita. Bahkan makan minum kita dijamin. Bayang tak tengok, tengok jamin tak jamin Allah Ta'ala. Kita lahir kita tak kerti fikir dah ada susu untuk kita, dah ada orang pelihara kita tak kerti apa. Kita lahir bukan kerti nak cari makan, nak tukar ke kecil berak, nak tukar lampin, cuci, mana kerti apa. Mata pun tak pandang lagi, telinga pun tak mendengar lagi, tapi semua dah dijamin ada orang pelihara dan jaga kita. Cuma masa kita tak ada akal tu, tawakal kita tinggi sungguh, pasal kita yakin memang, cuma masa tu nisbah kenal tak kenal lah Allah Ta'ala, kita budak lagi belum ada kesempurnaan akal kita pun tak pernah belajar buat ketuhanan, tapi nisbah berserah kita, tak ambil peduli dalam urusan dunia ni. Sepatutnya macam tu lah, berserah kita dalam bab urusan dunia ni ke Allah Ta'ala. Bila kita dah makin besar, makin matang, apatah lagi iman, kenal Allah, kenal makhluk Allah di mana, sepatutnya lagi yakin daripada zaman budak tu. Sepatutnya macam tu. Tapi kebanyakan kita ni, bila kita tak belajar dengan ilmu yang betul, tak berguru dengan siapa sepatutnya kita berguru, bahkan ramainya tak pernah berguru pun, ramainya tak pernah belajar pun. Kalau takat belajar sekolah kebangsaan, memang tak belajar bab-bab macam kita duk belajar ni. Tak belajar macam kita ngaji pondok, belajar tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, macam mana nak sentiasa dalam keadaan tawakal, walaupun dunia di tangan, tapi berpegang bukan dengan pegang dunia yang ada di tangan, tapi yakin di atas kesempurnaan Allah Ta'ala, Allah yang sempurnakan hajat. Makhluk ni nak letakkan dia kedudukan sabab saja, dia sebagai laluan saja untuk mendapatkan satu. Hakiki untuk mendapatkan satu, menghasilkan satu, hanya Allah kan. Patutnya faham kita macam tu. Sepatutnya makin belajar, makin faham, makin berumur, makin matang, makin reti bab agama ni, makin macam tu. Tapi rupanya tidak kan. Makin berakai, makin besar, makin duk bergantung pada dunia, makin duk sibuk dengan dunia, makin habis tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi majlis ilmu, bahkan duk sibuk dengan masih Allah, duk sibuk dengan makhluk Allah, duk sibuk dengan selain pada Allah Ta'ala. Tu dia kata, kalau siapa-siapa, kalau pagi-pagi lagi duk menduka citakan dia adalah urusan dunia, benda yang dekat dengan dia, bukan menduka citakan dia, aku nak baca Quran apa ini, aku nak mengajar kitab apa ini, aku nak mengaji kitab apa ini, aku nak belajar apa ni, Quran apa aku nak baca, wirid apa aku nak baca. Menduka citakan dia ni, kalau andainya dia tak boleh zikir, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh mengaji, dia tak boleh mengajar, dia tak boleh salawat, dia tak boleh zikrullah, dia tak boleh sedekah, tak boleh bantu baki miskin, tak boleh cari orang untuk orang ni. Kalau dia tak ada duit, dia nak cari bagi ada orang yang kaya boleh bantu orang miskin, dia tak boleh sumbang diri dia, tenaga dia, fikiran dia atau benda dia untuk jalan Allah Ta'ala. Kalau bukan itu perkara yang menduka citakan dia, maksudnya malang, tambah jaga-jaga celik mata, tak pernah fikir langsung dalam bab nak semayang ke, nak baca Quran ke, nak selawat ke, nak zikir ke, tak pernah langsung mindset ni, kepala otak ni, bahasa kasar gitulah tak, untuk pergi dalam bab mentaatkan diri pada Allah Ta'ala, untuk ada buat perintah Allah Ta'ala, junjung perintah Allah Ta'ala. Kita sebut serendah-rendah kedudukan takwa tu, takwa jasad tu, nak
dalam keadaan semayang pula nak berjemaah, kalau boleh nak pergi masjid, kalau boleh masjid yang paling ramai ada orang. Lepas tu kalau boleh ada kuliah lepas subuh. Kalau tak ada kuliah pun ada zikir, ada wirid. Lepas tu nak ada baca Quran, lepas tu nak ada selawat. Boleh kira dengan jari orang yang memang lifestyle dia macam tu. Kalau tak macam tu, maksudnya kalau nisbah martabat dan kedudukan orang macam ni, awal-awal lagi dia dah tak setuju dengan Allah Ta'ala. Tu nisbah dia sebut bahasa ni, dia sakhitan ala Allah, maksudnya dia duk murka ke Allah Ta'ala, seolah-olah dia tak puas hati dengan apa Allah Ta'ala agihkan pemberian kat muka bumi ni. Pasal menduka citakan dia hal yang ada pada dia, seolah-olah dia nak protes. Kenapa tak bagi aku kaya? Kenapa aku tak diberikan kesenangan? Kenapa aku tak berikan kemewahan? Kenapa kau tak bagi aku berjaya? Seolah-olah macam tu, walaupun tak pernah cakap dengan mulut. Kena muhasabah kita sikit ni. Pak ni. Satu, patutnya pagi-pagi macam mana? Patutnya sibuk bangun pagi. Macam mana? Siapkan diri. Apa kitanya? Kalau ada benda yang ni sebab sebelum subuh tu, apa amalan boleh buat? Witir, selesaikan. Habis tidak boleh 3, 1. Tahajud tu suku. Bahkan dengan niat witir tu, tahajud masuk sekali. Itu yang kena ngaji fiqah lah. Pasal kadang-kadang orang duk sibuk tahajud. Tapi witir tak faham, dia tak faham witir tu. Sedangkan witir tu dah menepati tahajud. Sikit dengan bahasa gitulah kan. Tak ada, kena ngaji fiqah elok-elok, bagi faham sikit apa sebenarnya nak tertibkan ibadat tu. Sembahyang yang sama tapi bila niat berbeza, lain kedudukan dia. Itu ngaji tu, saya kata ngaji fiqah sikit panjang nak sebut juga bab tu. Macam mana pun nak sebut, patutnya celek-celek mata tu dulu. Subuh tu Rasulullah pernah sebut, dia kata siapa yang sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat bukan sembahyang fardu, lebih baik pada dunia dan segala isi dia. Sepatutnya menduka citakan dia kalau tak boleh bangun awal, tak boleh sembahyang sunat subuh, tak boleh sembahyang subuh berjemaah, tak boleh wirid lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tu tidur, walaupun sembahyang subuh boleh, contohlah kan. Hari-hari macam tu, lepas subuh ya tidur, lepas subuh ya tidur, lepas subuh ya tidur. Ni berpagi-pagi dalam keadaan bankrupt, fakir. Kalau dah hari letih sangat, sibuk, ada hari yang tertentu, memang tak boleh. Lepas subuh tak boleh lah. Subuh tu pun orang kata apa? Bergagah aja nak celek mata kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Takkan hari-hari. Takkan hari-hari. Sikitlah dengan bahasa gitu. Tambah pula masa duduk wirid macam tu, lepas tu balik-balik rumah cari bantal pula. Pukul 10 baru bangkit, pukul 11. Takkan macam tu cara hidup kita kan. Kalau seminggu tu sekali ke ada waktu kita letih penat pasal malam tadi tidur lewat, katalah begitu kan, kurang tidur, perlu juga rehat tu, tapi terpaksa tak dapat kena selesaikan dia dengan sebab ngantuk, lewat bangkit, ataupun lewat tidur malam ke lewat bangkit, sorry. Dengan sebab tu menyebabkan ada rasa mengantuk lepas pada subuh, katalah begitu, dengan sebab tu terpaksa tidur dulu, nak berjalan tak boleh, pening kepala, duk urut kepala je, rehat dulu. Jadi asal nak sebut ialah sepatutnya menduka citakan kita ialah apa aku punya amalan ini. Pagi-pagi ni sepatutnya bisnes dengan orang Ta'ala dulu, kalau nak guna bahasa bisnes tu lah. Satu ulama kita pagi-pagi lagi, lepas subuh, sebelum subuh tu tuan, lepas subuh, apa dia? Sebelum terbit matahari tu, biasanya panjang wirid mereka. Yang saya mengaji kalau arwah Fatih, dia wirid dia, lepas subuh, zikir satu, lepas tu ngaji dulu. Walaupun ada tempat kadang tak ada mengaji, tapi wirid panjang. Sampai cerah tu. Sampai pukul 8, wirid dia. Zikir, wirid, habis baca ni. Memang ada tertib ulama-ulama kita macam tu. Kalau macam kita ni, tertib kita pasal kita nak wirid pun kita bukan ahli wirid, nak zikir pun kita bukan ahli zikir lagi, belum kedudukan kita lagi nak duduk tempat tu, banyak kena belajar. Yang kita isi dengan ilmu dulu, ngaji dulu, apa nak sebut. Jadi kita duk sibuk dengan benda yang memang Allah SWT perintahkan kepada kita kan.
Jadi sepatutnya hak itulah yang menduka citakan kita, yang kita bagi-bagi. Tengok melepas subuh, tengok lepas mengaji, tengok tak boleh baca Quran, tengok ada kesibukan, tengok ada urusan, tak boleh nak wirid, tak boleh nak baca Quran. Kita duka cita tu. Urus selesai tadi pukul 10 11 baru selesai tu, qada balik. Wirid, zikir, baca Quran, selawat. Pasal apa? Pasal tadi tak boleh selesaikan dia. Sepatutnya kita punya cara hidup macam tu. Gitu. Tapi kalau kita tengok kita dah jadi zaman robot ni, tak ada yang tu. Zaman robot, bangun pagi-pagi, kira punch card, masuk pejabat kau apa. Pejabat dia boleh jaga. Mesti tak ada colour merahnya. Mesti sebelum pukul apa, tengoklah dia masuk pejabat, masuk tempat kerja dia pukul apa. Hak tu memang dia jaganya. Pasal apa? Itu sumber cari makan dia. Nak sembahyang sunat ke, nak baca Quran ke, nak zikir ke. Kadang tak pernah ada dalam fikiran masing-masing tu. Banyak kita kena muhasabah tu. Baik. Jadi apa maksud kata ni? Wal makna kata dia, man hazina ala umurid dunya faqad ghadaba ala Allah. Kata dia, siapa yang sedih di atas perkara dunia, maksud benda-benda urusan dunia ni, dia sedih, maka sungguhnya dia telah marahkan Allah Ta'ala. Diguna bahasa sesungguhnya tu, maksudnya memang sebenarnya dia ni marahkan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak pernah sebut, ya Allah aku tak setuju dengan kau. Tak pernah ada manusia sebut gitu rasanya tak? Kalau ada ni pun memang bengap tak kira. Tapi nisbah dia tak setuju tu dan menduka citakan dia urusan-urusan dunia, tambah ada benda yang dibuat tak berjaya ke apa ke, Allahumma salli wa sallim. Itu yang menunjukkan dia tak faham dalam bab urusan ketuhanan. Ada bab dia tak belajar faham la ilaha illallah. Macam mana nak isbatkan Allah ni ilah, kita ni sebagai makhluk, yang menduka citakan kita ni bila kita tak boleh capai ke Allah Ta'ala tu, tak boleh faham pengurusan Allah Ta'ala, tak boleh faham pentadbiran Allah Ta'ala. Patutnya duka citakan kita tu bukan urusan dunia. Sepatutnya macam mana, apa hubungan yang sepatutnya terjalin antara kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya hak tu yang kalau kita tak boleh buat menduka citakan kita. Jadi kalau pagi-pagi dah sibuk dan menduka citakan kita dengan urusan dunia, dia telah marahkan Allah Ta'ala kerana dia tidak redha dengan qada Allah Ta'ala dan tak sabar di atas balanya. Jadi yang tu alasan dia nak sebut, kata kita marah ke Allah Ta'ala di mana? Kita tak boleh redha di atas ketentuan Allah Ta'ala dan atas bala bencana yang dia beri. Bahkan sebenarnya bala bencana pun bukan hari-hari kita kena bala. Saya ngaji tu sebut, dia kata bala kita ialah bila kita tak boleh ingat Allah Ta'ala, itu bala besar. Bala kita tak boleh selawat atas Nabi SAW, itu bala besar. Tak ada makan, bukan bala. Tak ada minum, bukan bala. Tak dapat duit, bukan bala. Bala besar bila tak boleh zikir dengan Allah Ta'ala, tak boleh selawat atas Nabi, tak boleh rasa kita ni banyak cuai hari ni. Kalau tak boleh rasa hal tu, itulah bala. Apatah lagi kita duk rasa kita hebat hari ni, aku hebat hari ni, orang lain tak boleh buat macam mana amalan aku buat, itulah bala. Yang tu yang macam mana nak mengaji bagi faham macam tu. Yang tu yang kena lalu ilmu tauhid dengan fahaman yang betul tu. Kalau ilmu tauhid betul fahaman la ilaha illallah kita, siapa Allah, siapa makhluk Allah, faham disiplin tauhid tu macam mana nak menjalani tauhid, tambah pula kita belajar macam mana nak menjalani jalan ibadat mengikut apa yang Rasulullah SAW ajar kita, dengan kaedah-kaedah syariat yang tepat macam mana yang dibawa oleh tutup guru dan para ulama kita kepada kita. Kalau memang kita tak menuntut ilmu, tak belajar, memang tak dapat. Memang tak dapat. Pasal kita kena duduk madrasah dia. Kalau tak duduk madrasah pun kena duduk di institusi yang mengajar tu. Kena ada guru yang memang asuh kita bab tu. Kalau tak ada guru yang asuh bab tu, memang tak dapat. Macam mana kalau kita nak jadi doktor, tak duduk tempat orang yang ajar kita ilmu-ilmu perubatan, nak jadi doktor macam mana, memang kita takkan jadi doktor. Mustahil jadi doktor. Dengar elok ayat tu. Tak duduk sekolah untuk jadi askar, tiba-tiba nak jadi askar, mustahil jadi askar. Pasal dia tak dapat latihan ketenteraan yang sepatutnya, latihan yang
yang sepatutnya untuk dia lalui untuk merayakkan diri dia sebagai seorang tentera. Contohlah dengan bahasa gitu kan. Tak pernah duduk sekolah pomen, macam mana nak jadi pomen? Kalau tak jalan masuk sekolah pomen pun tak pernah langsung berteman, bersahabat, khidmat dengan pomen. Dengan tu kita boleh belajar secara tak langsungnya dengan pomen, pasal kita biasa bersahabat lama dengan pomen. Contohlah kan. Kalau tak pernah, macam mana nak jadi pomen kita? Tak pernah duduk tempat yang kita akan boleh duduk tempat tu, mustahil atas proses hukum adatnya untuk kita capai duduk kedudukan tu. Takkan boleh capai. Ni macam mana nak boleh capai? Duduk tempat ilmu tak pernah, berguru tak pernah, khidmat dengan guru pun tak pernah, dengar kuliah guru pun tak pernah. Masa bila engkau boleh dapat hubungan dengan Allah Ta'ala? Macam mana nak boleh faham perjalanan agama Allah Ta'ala? Macam mana nak belajar kodok-kodar? Alif bata pun tak pun nak kenal. Sikitlah bahasa-bahasa saya macam tu, kut kasar sikit kan. Berarti ya tengok. Kalau saya dah sebut terus saya duk pergi mengaji pun saya rasa banyak benda yang tak selesai lagi kat saya. Banyak tu. Yang kalau ada guru lagi, saya nisbah saya ngajar ni, orang lain duk kata guru dengan saya. Kalau saya nisbah saya sendiri, kalau memang ada guru yang memang kita boleh pergi mondok kat dia, saya tinggal mondok, saya pergi ngaji dulu kat dia. Allahu Akbar. Apatah lagi memang ada benda yang kita tak boleh selesaikan, melainkan kena berguru dulu. Tinggal mondok dulu. Nak pasal apa? Nak ajar orang. Macam mana kita pun masih berjalan bengkok lagi? Macam mana nak ajar orang jalan lurus? Macam tu kot bahasa dia. Satu saya yang terdekat ni ada sahabat-sahabat saya, ustaz. Dia orang pakat pergi Yaman pula. Cemburu saya tengok dia orang pergi. Saya nak pergi lama tak sampai-sampai lagi. Ustaz Nan Sungai Karangan pun baru ni kemarin yang dia pergi ke Yaman tu, buka pondok tu. Tu antara kenalan-kenalan saya lah kan, yang kita kenal. Buka pondok lah, anak murid pun ramai. Macam mana? Minta cuti 3 bulan buat apa? Pergi Yaman lagi, ngaji lagi. Tu pondok adalah urusan dia tinggallah kat siapa-siapa untuk mengajar apa yang sepatutnya kena ajar. Dia tu macam mana? Pergi belajar lagi, berguru lagi. Nak dapat lagi latihan yang sepatutnya macam mana untuk ada hubungan kasih dengan Habibullah, dan siapa yang kasihkan Rasulullah tu kan. Nak duduk berguru, bersahabat dengan orang yang ada hubungan pertalian darah dengan Nabi SAW. Dan memang kehidupan kita dengar di Yaman pun tempat-tempat macam Tarim, Hadramaut. Allahumma salli wa sallim ala semua tempat-tempat ulama para habaib kita yang sedia masyhur, yang kita dengar ada waktu tertentu kadang buat program datang ke Malaysia ni. Mereka ni mulut ni duk berselawat aja, zikir aja. Hari-hari maulid. Hari-hari maulid ni maksudnya hari-hari seronok nak berselawat atas Nabi. Selawat dia bukan 200-300 tau. Bukan 200-300 selawat dia sehari. 1000 tu pun, 1000 pun tak main lah kalau yang dah syekh-syekh tu. Bukan 1000 lah, puluh-puluh ribu. Bahkan tak ada masa yang di dalam keadaan tak zikir dan selawat. Tak ada lah. Nak bagi masa sia-sia itu tak ada lah. Jadi kita perlu kena duduk dengan suasana macam tu. Yang tu baru nak boleh mempengaruhi kita macam mana nak ubah cara hidup kita tu kan. Asal saya nak sebut ialah kalau kita tak pernah berguru, tak pernah belajar, macam masa-masa kan boleh dapat keadaan itu. Benda macam ni dia bukan buat-buat. Tak boleh berlakonnya. Berlakon 2-3 hari terbongkar. Dia macam orang muka huduh punya make up. Berapa hari make up boleh tahan? Kena hujan meluntur. Nampaklah rupa asli. Yang turut bahasanya. Sama dengan kita. Berapa hari kita boleh istilah berlakon jadi taat baik-baik? 2-3 hari lepas tu nyatalah siapa kita. Nampaklah siapa diri kita sebenar. Allah. Jadi orang yang tak faham perjalanan agama ni, dia akan marah dengan Allah Ta'ala, tak puas dengan pengagihan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk dia. Siapa yang Allah Ta'ala kendaki untuk beri nikmat dengan sifat Ar-Rahman dia, kita tak puas hati pula di atas pengagihan dia, apa yang dia yang urus. Kita kalau ikut tak campur tangan langsung bab tu, kita nak pergi duka cita pula dalam bab urusan dunia tu apa.
Ada bab sepatutnya redha dengan qada Allah Taala. Tu pun ada disiplin ilmu kena mengaji tu kan. Allahumma salli wa sallim. Macam mana sebut dalam Quran tu? Ayuqsimuna rahmata ayuqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ajak-ajak mulutnya kan, Zukhruf kan. Adakah orang-orang manusia ni, adakah mereka ni yang mengagihkan pemberian Allah Ta'ala yang Allah nak beri pada siapa dia nak beri atas hukum ini? Dia mah dia nak urus. Kata Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang duk agihkan kehidupan mereka di atas apa yang kehidupan yang Allah nak beri kat kita. Patutnya bukan kita duka cita di atas benda dunia, tapi kena duka cita di atas mana yang kita tak boleh buat di atas apa Allah Ta'ala perintah kat kita. Kita kena duka cita situ. Hadanallah. Baik, jadi orang macam ni dari sisi hukum, dia tak reda dengan qada Allah, tak sabar atas balanya, tak beriman dengan qadarnya. Kerana apa yang berlaku di dunia ini, maka ia dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Walam yarda bi qada'illah walam yasbir ala balaihi walam yu'min bi qadarihi li'anna kullama waqa'a fi dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi. Kerana apa yang berlaku di dunia ini, ia adalah dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kadang baca terjemah saja ganggu nak faham makna dia tu. Apa yang berlaku di dunia tiada lain melainkan semua di atas ketentuan Allah Ta'ala. Hatta kalau bala bencana sekalipun, ni kat kita ni berlaku tak habis-habis lagi, corona lah apa naik kes lah, tu nak kena booster tak booster, mesti berlaku dengan qadar Allah Ta'ala. Cuma mana yang kita buat mengikut syariat, itu lah. Kena mengaji kat situ. Ni sebab sabar dan sabar. Kadang sabar dengan gelagat pemerintah, sabar tak? Hak demo sivil tu, demo duk ikut cara rentak orang Yahudi, Nasrani. Keputusan yang dibuat, jangan kata pemerintah biasa, yang majlis agama pun kena pening tak? Sikit lah dengan bahasa gitu kan. Masa teruk sangat tengok, awak bodoh. Kalau saya tak ada bahasa lain nak sebut lah kan. Awak bodoh lah sampai tergetu. Kalau Kementerian Kesihatan saja yang ketatkan 3 dos tu, 4 dos ke apa, sudah lah. Yang kita buat ahli agama pun awak tak faham-faham sangat lah bab-bab tu. Sikitlah saya sebut dengan bahasa-bahasa itu. Celik lah sikit. Kalau bahasa kasar sikit, awak buta perut sampai tengah tu. Buta perut. Kasar sikit lah nak sebut. Tak tahu, tak ada bahasa baik saya nak sebut lah dengan mulut ni. Saya dah pembebel lama dah. Yang tu yang nak sebut qada satu hal, tapi bila ada benda yang berlaku tak menepati syariat, kita kena betulkan apa yang tak menepati dengan perintah Allah Ta'ala. Setiap yang berlaku mesti dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi bila berlaku tu tak betul kat kita, kita bukan ditaklif untuk menguruskan apa yang Allah Ta'ala urus. Tapi apa benda yang duduk dalam dunia ni tak betul diurus, kita kena betulkan urusan itu. Itu lah istilahnya. Satu, Nabi dan Rasul. Memang ada yang beriman, ada yang tak beriman. Tugas dia macam mana nak pastikan setiap orang ni boleh beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan bila tengok orang tak beriman, macam mana? Cobaan, dia tak mau beriman pun ikut dia lah. Bukan macam tu. Siang, malam, pagi, petang, cari jalan sabab untuk macam mana orang boleh terima hidayat yang dibawa oleh Nabi Rasul. Pasal mereka itu sendiri adalah dalil dan mukjizat untuk menunjukkan benarnya Allah Ta'ala, benarnya mereka ni utusan Allah Ta'ala. Dia bukan duduk diam. Istilahnya, buat kerja siang, malam, pagi, petang, tak henti-henti, tak ada mengenal penat lelah. Dia serahkan jiwa raga dia untuk agama. Sikit dalam bab tu, tak nak faham qada dan qadar Allah Ta'ala tu. Dia ada bab khas kena mengaji situ. Yang tak faham itulah yang dia akan jadi pahaman-pahaman qadariyah, dia akan jadi jabariyah situ lah kan. Qadariyah tak mana, tak nak buat usaha ikhtiar, buat apa? Sabar je lah.
Sabar tak bermakna tak boleh buat tindakan. Tak bermakna itu. Esok orang buat lari anak dara kita macam mana? Cobaan. Bini pun orang buat lari macam mana? Cobaan. Takkan gitu. Orang masuk rumah kita rompak macam mana? Cobaan. Tak ada rezeki. Ini rezeki perompak. Ambil lah. Ni semua dunia. Orang nak bunuh kita pun macam mana? Cobaan. Takkan macam tu kan? Kau tak pernah tengok ke Nabi kata apa? Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang dibunuh kerana nak pertahankan harta benda dia, yang sepatutnya dia kena pertahan, orang nak ceroboh macam mana? Syahid. Man qutila bi'ardihi, siapa yang dia dibunuh kerana nak pertahankan maruah dia, maruah isteri dia, anak dia, ada orang nak ceroboh, dia pertahan situ, mati di situ, fahuwa syahid. Syahid oi. Syahid perang tu tak dapat lah, tapi syahid akhirat. Tapi dapat satu pengiktirafan, fahuwa syahidun. Dia apa maksud? Jadi tak adalah istilahnya apa sikit cobaan, dengan jadi Jabariyah itu. Dan tak pula ada istilah Qadariyah itu, Mu'tazilah punya pahaman macam tu. Sikit sana. Yang tu yang ada disiplin ilmu, ada pahaman akidah yang kena bagi betul nisbah tindak tanduk yang sepatutnya kita kena buat. Yang kalau kita berserah macam ni, nanti istilah dia namanya Jabariyah. Sikit dengan bahasa kita. Kalau contohlah kan isu-isu yang terdekat dengan kita ni apa ni? Nak cocok yang ketiga ni. Benda tu memang racun. Mana boleh serah dia? Terbukti dah racun. Mana terbukti racun? Ya, orang yang suruh cocok tu dia pun tak cocok. Itu dah terbukti racun. Tapi pelik pasal apa dia nak paksa juga suruh orang cocok. Dia kata kami tak paksa. Fatwa kata harus. Aku lempang lagi apa tu? Memang dia tak sebut paksa tu, tapi dia kata tak ada ni tak boleh masuk masjid. Tak jadi setan tu. Mulalah ayat keluar tu. Tak jadi setan gitu. Sembahyang Jumaat yang wajib dengan sebab tak duduk, tak cocok benda Allah tu. Betul boleh ke cocok? Cocok tu maksudnya seolah-olah kalau nisbah bandingan, anak main masjid main ni, aku toreh muka hang tu. Pergi masuk banyak. Nak sembahyang aku toreh muka hang tu. Masuk banyak. Toreh muka boleh? Serah orang toreh muka kita. Bukan boleh ke? Nak sembahyang Jumaat? Patutnya ramai-ramai kena bangun lawan. Tapi janganlah sampai perang, tak lah. Tapi kata, ni tak betul lah. Tak betul lah. Macam mana pun, kita ada disiplin kat situ. Nisbah bertindak. Tak ada pula dia ajar buat rusuhan. Tapi siapa yang sepatut kena bersuara lah. Di sinilah siapa-siapa yang duduk jadi penguasa, orang yang ada kuasa untuk bercakaplah sikit. Ni awak diam kot mulut penuh isi emas dengan perak kot, isi duit banyak sangat kot. Kacau sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Kita tak pernah tengoklah, tapi keadaan tu jadi muskil kadang. Awak tak bersuara langsung, tak reti sangat ke dia orang ni, tak buka internet. Takkan tak ada maklumat langsung tentang maklumat benda tu. Jadi benda tu adalah benda merosakkan. Dia racun. Itulah. Sikit. Macam mana pun yang berduka cita dengan kita bukan urusan dunia. Celek je mata, bagi sibuk apa? Aku baca Quran apa, aku wirid apa, aku zikir apa, aku istighfar apa, aku selawat apa. Selagi tak selesai, itulah duka cita kita. Jangan awal-awal duka cita, aku nak simpan beras macam mana. Beras tak simpan lagi ni. Telur berapa papan ni, kita buat telur masin. Macam apa? Boleh tahan lama. Telur biasa tak tahan lama. Nak belajar buat telur masin lah. Duka cita nak buat telur masin, berapa biji? Berapa papan? Tak simpan lagi buah kurma, minyak zaitun. Tak simpan, tak beli lagi panel solar untuk buat solar. Esok tak ada api, tak ada air, dia tak pergi masuk tempat kita. Kita dah boleh duduk kat gunung, kat bukit, ada air sendiri, ada api sendiri, pakai tenaga solar. Yang tu menduka cita kan kita? Tak. Ramai yang ada faham macam tu lah ni kan. Keadaan kita bukan macam tu. Tapi tengok tak mengaji pun. Kasar sikit lah. Ngaji tak terang mana pun. Baca Quran tak ada apa pun. Quran tak kerti baca. Tauhid pun tak ke mana. Zikir pun tak ada.
Selawat pun tak ada. Duk kira nak survival macam mana? Muskil sikit dengar saya buat dengan muka dia. Muskil sikit. Kaedah kita walaupun tak ada makan minum, tapi betul duka cita kita kat mana? Mati tengok, tak ada masalah. Tak duka cita sikit pun kita. Dunia yang kita tak dapat. Tapi duka cita kita, mana perintah Allah Ta'ala yang kita tak boleh buat. Itu duka cita kita. Allah Akbar. Tu macam mana tu nak bagi betul kita mana cara hidup tu. Berdasarkan apa kita baca ni, Rasulullah dah bagi peringatan dah kat situ. Tengok, kita duka cita awal-awal pagi, duka cita kat mana. Tentulah. Jadi bab isu qada' tu ngaji elok-elok macam mana nak faham qada'. Kalau dia orang kata dos ni ikhtiar, tak, dia bukan ikhtiar, bahkan bunuh diri nama dia. Kalau tak faham, duduk elok-elok bahas. Dengar elok-elok. Jangan dengar sebelah pihak, dengar satu lagi, dengar pula kita bercakap macam mana. Yang kata dia sebenarnya bukan ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar ni usaha untuk buat satu untuk dapatkan manfaat, baru ikhtiar yang disyariatkan. Kalau benda racun tu bukan ikhtiar. Bahkan tu istilah bunuh diri. Bunuh diri. Bila bunuh diri, orang nak bunuh kita, boleh kita nak biar. Itulah. Cari jalan lah untuk melepas diri kita. Larilah sedapat mungkin. Kalau dia nak menyerang kita, ngelak lah. Sebelum dah tak ada jalan lain melainkan dia menyerang, kita elak serangan, untuk balas serangan. Sikit dengan bahasa macam tu lah. Kaedah kita mempertahan diri ni, ngelak dulu. Ada orang nak bunuh kita, contoh saya buat misal kan, dalam fiqh bicara satu-satu tu. Kita buat misal mudah katalah ada orang ni bela ayam jiran kita. Ayam ni bawa anak. Bila bawa anak, ayam pula jenis ayam hutan. Bila kita dekat dengan dia, ayam ni menyerang kita pasal dia sangka kita ganggu anak dia. Dia sambau kita. Macam mana nak buat? Dia tak boleh ambil pisau, mai bunuh ayam tu. Siapa? Ayam ni menyerang saya. Tak boleh. Ayam lari sikit lepas. Dia lari buat anak dia. Sudah. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Dia tak boleh awal-awal. Ayam mari ambil kayu belantar katuk, ketepak pergi mampus. Puas hati, kau nak serang sangat aku. Tengoklah martabat siapa yang serang tu. Boleh faham saya cakap apa kan? Kalau serangan tu boleh ditangkis macam tu saja dengan melarikan diri, lari je lah. Dia tu kita boleh elak lah. Tapi kalau tahap lagi, dia main panggil gangster, dia pegang kita, dia nak cocok juga badan kita macam mana? Sampai dia pecah rumah, pecah pintu, cari macam-macam hal lah macam mana? Tu lawan. Yang ni istilah menceroboh dah ni. Yang ni bukan kes biasa dah ni. Yang ni dah luar biasa dah ni. Wajib bertahan diri. Siapa yang boleh bertahan diri. Siapa yang tak boleh, memang hati tak suka. Kalau katalah dengan sebab tu kita mati, macam mana pun, istilah berserah tidak sama sekali. Redha dengan apa benda yang istilah dia nak merosakkan kita, yang kita kena pertahankan tu, redha dan suka tidak sama sekali. Yang tu lah nak sebut. Ada prinsip mempertahan diri macam tu dalam kaedah fiqh kita. Yang tu saya kata kena mengaji suku. Allahumma salli. Baik, kemudian waman tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu. Kata dia, siapa-siapa yang merendahkan diri pada orang kaya. Nampak orang kaya, assalamualaikum Datuk, masya-Allah, cium tangan. Datuk datang. YB. Selalu orang macam tu lah kan. Pasal YB datang, semua turun. KK kampung turun, ni turun, tambah MB turun. Macam mana? Semua ahli parlimen semua turun JKK kampung, pegawai-pegawai kerajaan, pejabat-pejabat semua turun. Pasal apa? Orang besar datang. Kalau siapa merendahkan diri, memberi penghormatan pada orang kaya,
tapi kerana kekayaannya, lighinahu, pasal kaya dia. Apa jadi? Maka sesungguhnya hilanglah 2/3 agama dia. Jadi apa kaedah kita sepatutnya? Kita nak rendah-rendah diri bukan di atas orang kaya kerana kekayaan dia. Tak. Boleh tak rendah diri dengan orang kaya? Dobit dia bukan kaya tu. Dobit dia takwa dah, soleh, taat. Kita rendah diri pasal di atas taat dia dengan Allah Ta'ala tu. Sama ada dia kaya ataupun miskin. Kalau dia kaya, kita rendahkan diri. Tapi bukan kerana kaya dia, tapi kerana takwa dia tu. Satu, kita istilahnya merendahkan diri kita di atas takwa dia. Dia kaya miskin itu bukan persoalan, tapi takwa dia tu. Bersama kaya dia tu ada takwa dia tu. Kita hormat dia di atas takwa dia tu. Yang tu membina agama, bukan runtuhkan agama. Tapi kalau orang tu kaya, kita memuliakan dia di atas kekayaan dia, tambah kita nak habuan sesuatu daripada kekayaan dia, ini hancur agama. Jaga. Baik, apa maksud dia? Dan kenapa jadi macam tu? Hilang 2/3 agama. Li'anna syari'ata kata dia ayakuna ta'ziman nasi li ajli salahi. Baik. Kerana syariat kita dalam agama kita ni, perbuatan membesarkan manusia itu, ta'zimun nas ni kata dia mestilah kerana kebaikan dia, kerana ilmu dia. Di atas salah dia, taat dia, takwa dia, di atas ilmu dia. Dan semestinya ilmu ni ilmu agama dia. Taat dia ilmu dia. Dan kalau ilmu dia tak boleh pakai, rupanya ilmu dia ni walaupun ilmu dia tinggi, tapi dia duduk bodek memerintah untuk kepentingan diri, tak boleh hormat juga. Pasal bukan takwa. Itu takwa. Sikit bahasa gitu. Walaupun ilmu banyak, tapi tak membawa dia kepada takwa kepada Allah Ta'ala, sia-sia ilmu dia. Ilmu dia digunakan untuk perang berdiri pada dunia. Silap besar. Satu, kita hormat dan rendah diri pada seseorang dia tak takwa dia. Walaupun kita tengok dia orang kampung biasa. Walaupun kita tengok nisbah ilmu dia taklah macam boleh jadi mufti, boleh jadi apa, selebriti, boleh menjadi PU, jadi apa, pengkhutbah terbaik contohlah kan. Jadi imam muda, apa contoh. Tapi takwa dia ada. Kita hormat di atas takwa dia. Kita rendah diri di atas takwa dia. Walaupun ilmu dia tak terima mana, suruh dia ngajar tak mau, tolak jadi imam dia tak boleh. Tapi takwa dia baik orangnya, taat orangnya. Jadi kaedah kita besarkan manusia kerana kebaikan dan kerana ilmu. Ilmu pun dengan kait ilmu mana? Ilmu agama. Bukan ilmu dia dalam bab kesukanan, ilmu dia tak. Ilmu semata-mata ilmu tak. Dobit kalau dalam kitab tu li ajli ilmihi dengan makrifah tu. Ilmihi. Idafah pada domain tu dapat hukum domir. Dapat hukum isi alam. Maksudnya li ilmihi ay lil ilmi. Dia ahli ilm lil ahdi. Seolah-olah ada ahli ilm, dia ada ilmu yang tertentu, bukan sebarang ilmu. Bukan sebarang ilmu. Yang tu kena ngaji tinggi sikit untuk ambil faham kaedah-kaedah bahasa Arab, macam mana nak faham li ilmihi, idafah pada domain dapat martabat isi alam. Jadi seolah-olah dia alamiah, al-ilmi. Ilmu tu ilmu khas, bukan sebarang ilmu. Mana-mana ilmu, orang yang berilmu kena hormat. Tak, dia ada ilmu yang kena hormat. Tambah pula dia bukan berilmu, bahkan dia banyak manipulasi ilmu. Benda hak dia kata batil, benda batil dia kata hak, benda halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Ni tak boleh pakai. Jadi bukan saja bukan berilmu, jahil, tapi bahkan ni mengubah fakta ilmu. Salah besar tu. Dan tu memang tak boleh hormatnya. Maksud istilahnya khianat. Dengan sebab tambah nak jaga periuk nasi, khianat dengan ilmu. Dia tak cerita apa yang sepatutnya dia kena cerita dengan apa yang dia tahu, dengan pengetahuan dia, dengan apa yang dia tahu dalam hukum syariat. Dia tak cerita yang hak pasal nak jaga periuk nasi dia. Tak boleh pakai ni. Jadi asal nak sebut, nak syarahkan kata maksud kerana ilmunya tu. Ada ilmu tu, ilmu khas tu, bukan sebarang ilmu.
Baik. Jadi kaedah kita dalam agama bukan membesarkannya kerana harta. Begitu juga bukan membesarkan dia kerana pangkat. Bukan membesarkan dia kerana pengaruh. Tak ada. Tak ada kaedah kita macam tu. Maka orang yang memuliakan harta, dia akan menghinakan ilmu dan kebaikan. Memang macam tu dah lah. Orang yang memuliakan harta, dia kata, man akramal mala ahanal ilma wassalah. Orang yang dia mata duitan dan mata pangkat dan kebesaran, dia akan perlekehkan kebaikan. Memang macam tu dah. Alhamdulillah. Jadi kena betulkan kacamata kita nak pandang dengan apa. Yang tu yang kita nak mengaji, betulkan cara berfikir kita, cara pahaman kita. Pasal mengaji ni antara yang kita nak betulkan kefahaman kita dengan apa yang kita belajar tu, macam mana nak letakkan corak pemikiran, apa pergi bahasa pola pemikiran kita ni, cara berfikir dengan tu kita bertindak. Yang ni nak betulkan. Mengaji hak ni lah nak bagi betul kepala otak ni. Dengar tu satu hal, dengar proses, lepas tu macam mana nak betulkan cara berfikir. Kalau mengaji tak boleh betulkan cara berfikir, rosak. Walaupun mengaji. Tambah mengaji, apa yang orang nak betulkan cara kita berfikir, kita tak nak terima cara dia berfikir dengan cara orang duk ajar, tok guru kita duk ajar dengan cara berfikir yang betul. Dia tak boleh terima cara tok guru duk ajar, dia nak cara dia juga. Oh, yang ni jenuh kita nak berbetul. Ya. Satu mengaji ni kalau ada orang yang tahap macam tu, kena perhati sikit dan kena buat satu tindakan macam mana nak betulkan cara pemikiran dia. Pasal mengaji ni nak betulkan pemikiran. Cara kita menerima sesuatu, apa benda nak terima, apa benda nak tolak, untuk apa kesilapan kita, macam mana nak pergi betul. Mengaji nak pergi betul tak tu. Kalau kita duk rasa apa yang ada kat kita semua betul, ustaz ni pandai nak ubah-ubah aku, suka hati aku lah. Aku yang menentukan masa depan aku. Dia sibuk-sibuk hal aku apa. Aku tak setuju dengan dia. Habis Kita siapa untuk kita nak rasa kita lagi pandai untuk menentukan jalan kita sendiri? Siapa kita? Orang yang reti berjalan dengan cara yang betul, orang dah tunjuk jalan betul-betul, dia tak nak ikut. Siapa kita nak ikut jalan kita sendiri? Baik. Kemudian kata dia, qala sayyidi Abdul Qadiri al-Jilani qaddasallahu sirrahu la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'. Ini 3 ni sulasi. Kepada apa dia? Amrun yamtasilu bihi wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yarda bihi. Fa aqallu halatil mu'minin la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'i thalathah. Fa yanbaghi lahu an yalzama hammaha qalbahu. An yalzama hammaha qalbuhu. An yalzama qalbuhu hammaha. An yalzama hammahu qalbuhu. An yalzama hammaha qalbuhu. Wa yuhaddithu biha nafsahu. Wa ya'khudhul jawariha biha fi sajri ahwalihi. Masya-Allah. Dia nak nukilkan sambil sebut sabdaan Nabi itu, perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Kata dia radhiyallahu taala anhu, kata sayyid kita, penghulu kita, imam kita dalam bab ilmu tasawuf, ilmu batin ni, siapa dia? Abdul Qadir Al-Jilani. Imam ulama besar ni dalam bab-bab ilmu ketuhanan, ilmu nak hidupkan batin macam mana. Satu dunia ni kalau siapa tak pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jilani ni, maksudnya ni pahaman kelas kelubi kot kan. Sang kelubi ni tak apa suka ni sebut Syekh Abdul Qadir Jilani ni kan suka. Kalau sebut pun dia main-main dan dia olok-olok aja. Cerita-cerita yang memang benar kita terima daripada Tok Guru tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ni, yang ayah dia siapa yang boleh bertemu dengan mak dia dengan tu lahirkan dia, dia olok-olokkan oleh dia ni. Orang tak mau dia sudah kita sebut Syekh Abdul Qadir Jilani, masya-Allah.
Terus doa kaedah kita sebut Syekh Abdul Qadir Jilani ni apa? Qaddasallahu sirrahu. Maksud dia mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan hati sanubari dia. Apatah lagi dia dah meninggal dah. Lepas tu dia meninggal bukan meninggal saja, bahkan dia ada perjalanan dia macam mana kita nak melalui perjalanan untuk menzahirkan kehambaan diri dengan sistem yang telah dia lalui dan pengalaman dengan dia berguru dan latihan yang telah dia perolehi. Dia telah meninggalkan satu panduan dan bekalan ilmu yang sangat mahal. Satu nisbah dia tu ada perjalanan dia untuk kita nak belajar macam mana untuk menzahirkan kehambaan diri atas kaedah perjalanan Qadiri kan. Macam-macam perjalanan Qadiri ni kan. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi perjalanan Qadiri maksudnya mana? Macam mana disiplin untuk kita ada tarbiyah diri mengikut tarbiyah riadah yang telah dilalui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Macam mana? Apa ilmu tauhid yang macam mana dia bawa? Dia bawa cara sama kita Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Saya sendiri pun memang di atas jalan Qadiri. Saya cuma Qadiri, Chisti ada Chisti, Naqsyabandi macam-macam nama, Asy'arawardi, Uwaisi, Uwais. Ada dua Uwais kita ni nanti insya-Allah. Uwais Luat satu, Uwais KL kan. Ada Uwais. Ada Uwais orang lagi. Allah Ta'ala takdirkan kita ni semua ada dua. Mukhlis, Khalis. Uwais. Dia main dua-dua. Izwan. Dia main Irfan. Irham. Semua dua. Mari. Ada yang belum dua tu, tunggulah kehadiran orang yang kedua. Ada hikmah apa saya tak tahu. Ada orang dia pelik. Tak, memang ramai kita dua nama kan. Apa cerita ni? Perjalanan tu Qadiri kan. Uwaisi. Macam-macam nama cukup. Jadi dia kata apa? Tak dapat tidak bagi setiap orang yang beriman. Apa yang tak dapat tidaknya? Tak dapat tidak pada sekalian keadaannya dari tiga perkara. Seluruh kehidupan kita ni, setiap masa yang kita lalui ni, jangan sunyi daripada salah satu daripada tiga. Panduan-panduan dia besar. Tambah latihan riadah yang dia ajar macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Besar. Kaedah Qadiri ni. Yang kita masyhur belah Malaysia ni kaedah Al-Ghazali kan. Sebut Minhajul Abidin, kitab Allahumma salli wa sallim ala Hidayatus Salikin, antara masyhur daripada Imam Ghazali punya lah. Paling masyhur Minhajul Abidin lah. Tajuk pun macam mana jalan-jalan untuk jadi abid pada Allah Ta'ala. Daripada Aqabah Taubat, lepas tu sampai kepada Aqabatul Hamdi wa Syukri. Apa perjalanan dia, disiplin dia satu. Yang tu antara di Malaysia, di Nusantara ni lah kita banyak tutup guru kita bawa atas jalan Imam Ghazali. Macam mana pun tak kurang juga daripada ambil dengan cara-cara perjalanan daripada perjalanan ala ulama-ulama sufi yang lain. Baik. Jadi dia kata dalam kehidupan kita seharian jangan lari pada tiga. Satu, perintah yang dijunjung. Satu. Tengok kita dah buat apa tu? Adakah kita sedang menjunjung perintah baik fardu ataupun sunat? Ataupun benda tu tak fardu, tak sunat. Benda tu harus, tapi harus tu kita buat jadikan dia ibadat. Yang tu pun ada besar ilmu nak belajar situ kan. Saya sebut dengan prinsip kan. Satu. Yang kedua, dan tegah yang dia elakkan. Dua. Pastikan apa yang kita sedang berada ni adalah dalam keadaan darna. Apa Urdu? Ingat Urdu lah. Tinggalkan apa? Larangan Allah Ta'ala.
Ni kita dalam keadaan tinggalkan larangan dia. Kalau tak kita buat taat pun, kita sedang tinggalkan larangan dia. Kalau kita memang tinggalkan larangan dia, tak ada buat larangan dia, kita memang duduk dalam buat taat ni. Okay. Dua keadaan je. Nisbah nak buat ni, sama ada buat suruhan, tinggal larangan. Jadi tak ada istilah freestyle. Tak ada. Pasal seluruh kita punya perbuatan ni, atas bahas ulama dan tunjuk ajar daripada ulama kita, tambah perjalanan Qadiri ni, apa dia? Seluruh kehidupan kita, hatta tidur baring kita, makan, kencing, berak sekalipun, dia adalah ibadah. Kalau burdah, nasyid sekalipun, nasyid kita adalah ibadah. Hatta latihan nasyid pun, latihan nasyid adalah ibadah. Ketuk gendang pun, ketuk gendang adalah ibadah. Macam mana nak buat macam tu? Memang kena buat macam tu lah. Yang tu yang kita banyak nak belajar tu. Bukan ibadah ni semata-mata duduk solat aja ibadah, duduk zikir aja ibadah. Semua kehidupan kita adalah ibadah, dan semua kehidupan kita meninggalkan larangan dia. Jadi kalau ada apa-apa benda yang istilahnya tak betul dengan perintah Allah Ta'ala, walaupun dah sebati dengan kita, kena tinggal. Maksud apa? Yang ni kita duk buat larangan dia. Betul, dia takkan bertemu antara buat larangan dengan perintah Allah Ta'ala. Takkan bertemu. Takkan bertemu. Kalau buat larangan, maksudnya kita langgar perintah. Kalau kita dalam keadaan taat, maksudnya memang kita tinggalkan larangan. Itu dua. Jadi ada perintah yang kita junjung, tegahan yang kita elak, dua, dan kadar yang dia redha dengannya. Kadar, maksudnya ketentuan Allah Ta'ala yang dia tu, seseorang, kita redha dengannya dengan kadar. Kita dalam keadaan redha ketentuan Allah Ta'ala. Redha tu dengan mana kita telan apa yang sedang berlaku, dengan bertindak mengikut apa yang diperintahkan syariat. Yang tu kena syarah macam tu sikit. Qadar ni, buat takdir ni, dia mesti kena faham prinsip hati yang kena sabar, tahan apa yang sedang berlaku, dan bertindak mengikut apa yang disyariat. So ada orang dia redha, tapi dia tak bertindak dengan apa yang diperintah syariat. Yang ayat cubaan tadi tu lah. Orang nak rosakkan Islam, orang caci Islam, orang maki Islam. Nak buat apa? Boleh macam ni? Cobaan. Memang cobaan, tapi boleh ke? Cobaan. Memanglah cobaan, tapi engkau buat apa? Takkan Islam dicabar, Islam dihina? Orang buat lari yang anak bini engkau duk cobaan itu. Sikit dengan bahasa kita. Islam dinodai, agama Islam ni makin disempit-sempitkan praktikal amalan dia. Takkan kita boleh duduk diam. Macam itulah kan. Memang dia cobaan, tapi apa tindakan? Dan kita bertindak, tu dah ada disiplin bertindak juga. Tak boleh nak buat rusuhan, mengamuk tak ketahuan, tambah ambil barang pergi kerat kepala orang. Apa pula? Apa pasal nak pergi kerat kepala orang pula? Belum ada tahap dia macam tu. Lepas tu jangan mengamuk tak ketahuan. Ada orang kata, kita ni payah-payah ni, kita asah parang. Takat asah parang tak ada masalah, jangan pergi potong kepala orang. Sikit saya main bahasa sikit tu. Ada orang sikit-sikit asah parang, sikit-sikit asah parang, sikit asah parang. Sebelum asah parang, asah iman dulu. Asah iman dulu. Asah zikir dulu. Asah baca Quran dulu. Asah ilmu dulu. Asah tu dulu. Jangan duk kira asah parang. Parang pun tak kerti asah. Asah-asah tangan luka. Pisau tajam, biar makan tangan dia dulu. Sikit. Yang tu tak gagah juga pisau tajam. Ni asah-asah parang, tumpui. Beli parang tajam. Asah-asah konon nak bagi tajam. Macam mana? Tumpui. Sembelih ayam tak boleh, tambah nak potong kepala orang. Sikit dengan bahasa itu. Saja main bahasa itu sikit. Jadi kena ada pahaman yang kita kena luruskan kat situ kan, untuk faham apa tindakan yang kita kena buat di atas apa fenomena yang berlaku. Dengan bahasa gitu. Taklah bila atas nama redha tu benda yang salah pun kita biar gitu saja. Cobaan. Tidak.
Tidak. Kalau itulah kaedah kita, kenapa ada perang Badar? Kenapa ada perang Uhud? Kenapa ada perang Khandaq? Perang apa orang ini? Perang Hunain. Perang Tabuk. Wah, banyak perang. Hampir dekat 60 peperangan sepanjang Rasulullah ada di Madinah. Dalam tempoh lebih kurang kita bundarkan pada tahun yang hampir 10 tahun tu Rasulullah di Madinah. Hampir dekat ada 60 peperangan. Ada yang Rasulullah hadir sama, ada yang Rasulullah hantar separa sahabat saja untuk pergi perang. Hampir dekat 60 peperangan dalam tempoh 10 tahun. Ya. Jadi kalau atas dasar kaedah macam mana pahaman Jabariyah, cobaan, sepatutnya tak ada perang. Apa-apa isu sikit apa? Cobaan. Orang kafir nak tindas kita ni, nak sekat ekonomi kita macam mana? Cobaan. Tidak. Walaupun sikit, walaupun kita lawan mereka, tetap lawan. Walaupun kita jadi abu, dia jadi arang, lantakan. Yang penting kita di atas kebenaran, hak di atas hak. Tak akan biarkan benda batil menguasai kita. Yang tu ada ilmu dia, kena belajar. Baik. Jadi kita punya kehidupan mesti salah satu daripada tiga ni. Sabar di atas qadar, redha di atas qadar, redha sabar atas qadar, junjung perintah, tinggal larangan. Maka sekurang-kurang keadaan orang beriman itu tidak sunyi padanya satu daripada tiga perkara ini. Tak dapat tidak. Baik. Bila tak dapat tidak, maka sayugia baginya Fayam bagilahu ayyal zama hammahu qalbuhu. Sayugia baginya dia bahawa lazim hatinya mementingkannya. Jadi sayugia baginya, bagi orang beriman ni, orang beriman ni, dia lazimkan hati dia mementingkan tiga perkara ni. Baca kitab yang tu kena cari nya tu kan. Lazim hatinya, hati orang beriman mementingkannya tiga perkara ni. Apa dia? Kena mengaji elok-elok apa yang dipanggil suruhan Allah Ta'ala, apa yang dipanggil larangan Allah Ta'ala. Yang menghuraikan suruhan larangan Allah Ta'ala, apa yang suruhan Rasulullah, apa yang larangan Rasulullah. Menghuraikan suruhan larangan Rasulullah, apa yang disuruh para ulama, apa yang ditegah oleh para ulama. Mereka adalah penghurai kepada sabda Nabi. Kita kadang tak pandai nak faham apa suruhan Allah, suruhan Rasul. Tengok apa ulama dah tolong hurai untuk kita. Sikit dengan disiplin itu. Jadi lazim hati kita sepatutnya mementingkan tiga perkara ni. Pastikan apa perintah yang sedang dijunjung, apa larangan yang sedang kita tinggal, apa ketentuan Allah Ta'ala yang kita sedang hadamkan dia untuk kita accept, fully accept, terima betul-betul dengan bertindak dengan apa yang sepatutnya kita kena bertindak. Tu besar tu, nak bagi faham perjalanan tu kan. Dengar macam simple, senang, macam kita dah reti. Tak kena gaya nanti dia silap macam tadi je lah. Tempat yang sepatutnya dengan bertindak lagi duk cobaan. Akan jadi lazim pada tu pahaman Jabariyah lah pasal menafikan usaha ikhtiar dan tak bertindak dengan apa tindakan yang sepatutnya kita kena buat bertindakan. Sikit dengan bahasa kita. Baik, macam mana kita nak mementingkan tiga perkara ni? Macam mana? Wa yuhadisu biha nafsahu, dengan dirinya bercakap-cakap dengannya. Kita duk bercakap-cakap dengan perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Perintah Allah Ta'ala apa? Zikir, selawat. Mulut tak ada lain. Pergi cari itu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Cuba belajar duk hoha tu ubah perangai. Tak usah hoha.
Berarti maksudnya kita belajar ni bukan saja untuk hiburan, saya tukang cerita, hamba tukang dengar kan. Memang nak bagi kita punya kehidupan ni macam ni tu. Dan kita sama-sama kita ni bakal kena membantu untuk melahirkan environment yang sihat tu. Sebab kalau ada yang membawa pada environment yang kurang sihat, kena hentikan environment yang kurang sihat tu. Pasal dia bahaya. Dia akan menyebabkan orang lain terpengaruh dengan environment yang kurang sihat. Environment kurang sihat ni pengaruh dia cepat. Pula tu orang yang sihat pun boleh jadi penyakit dengan sebab environment yang kurang sihat. Tapi orang sakit belum tentu boleh menerima environment yang sihat untuk dia sembuh daripada penyakit dia. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Bahasa saya ikut bunyi sindiran tu lah. Korang faham tak faham dalam bahasa saya tu. Satu nisbah saya dia manahkan sini, tu saya pantau tu mana yang environment yang sihat. Kalau sampai saya ancam, sampai saya tunjuk, kau hati-hati sikit. Contohlah. Jangan sampai saya buat sesuatu tindakan. Ingat saya tak tahu ke? Hati-hati sikit. Kalau saya tunjuk tu, hati-hati sikit. Kalau sampai saya dah tuju tu. Jangan duk kata, ustaz tak tahu, takut tak kantoi lagi. Jangan buat bodoh gitu. Sikit nak sebut kalau ada environment tak sihat tu. Pasal dia ganggu. Dia ganggu. Jadi kaedah kita untuk junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan ni macam mana? Diri kita banyak bercakap-cakap. Satu. Dan anggotanya, jadi dengan bercakap-cakap dengannya, dengan 3 perkara tadi, dan anggotanya mengambilnya pada sekalian keadaan-keadaannya. Anggota kita akan ambil sekalian keadaan tu. Yang saya selalu sebut, saya ngaji untuk Tok Guru ajar apa dia? Prinsip kita, macam mana anggota kita ni? Apa dia? Ngaji dalam konteks kita. Ngaji, mengajar, ibadat, khidmat. Ni. Itu kita punya kerja. Tengok ada sampah, kutip sapu. Tengok tiap ayam, ambil jurus sapu. Bukan ambil. Kerana benda macam tu pun tak kerti nak jaga. Duduk ke atas, koyak-koyak. Sampah tu bawah bertabur. Plastik Maggi ada, coklat ada. Plastik Maggi pun ada. Ada benda, ada tu saya cerita tu kan. Kenapa tak boleh ada sensitivity kita dengan benda-benda macam tu? Sampah kena jaga. Jadi anggota kita mesti ada kena apa? Mengaji, mengajar, muzakarah. Mengaji, mengajar, ibadat. Itu. Lagi khidmat. Tengok ni bertabur, tengok kursi duduk tengah negeri. Patutnya kursi ni duduk dalam masjid. Macam mana kursi ni boleh duduk tengah-tengah negeri ni? Siapa dia yang buat keluar ni? Yang tu pun satu PL. Siapa buat keluar? Hang kena buat masuk lah dalam keadaan macam mana dia keluar tu bersih, buat masuk dengan cara bersih balik. Nak masuk masjid kan? Boleh faham saya cakap tak? Ada kadang-kadang tengok kan? Sampah, perhatian sikit. Siapa yang, kalau, perhatian lah. Tambah ada tugasan telah diberi, skop tertentu. Bahkan kalau bukan skop kita pun, bukan portfolio kita, tugasan kita sekalipun. Jadikan tempat kita ni sesuai untuk di sebuah tempat mengaji. Itu. Pasal itu pesan daripada perjalanan Qadiri, dia bagi nasihat macam tu. Kena pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan junjung perintah, tinggal larangan, tu terima ketentuan Allah Ta'ala dengan ikhtiar yang sepatutnya dibuat. Bahasa lain, ngaji, mengajar, ibadat, khidmat. Itu yang ulama-ulama Tunung Hurai nak bagi faham lagi. Apa sepatutnya perkataan yang telah disebut tu untuk memudahkan kita untuk beramal apa yang sepatutnya, insya-Allah. Siap. Wal maqalatu tsaniyatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salasun la tudraku illa bisalasin. Insya-Allah. Sama tiga. Ni kita jumpa tiga je lah nanti, insya-Allah. Soal kalau ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.